warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke channel Ustazah Azizah. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Terima kasih diucapkan pada yang dah subscribe. Pada yang belum, sudi-sudikanlah. Apa khabar murid-murid semua? Ustazah harap murid-murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Sudah bersediakah untuk belajar bersama Ustazah pada hari ini? Hari ini, Ustazah akan mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 5 dalam bidang sirah. Tajuk yang akan kita belajar pada hari ini ialah Nabi Muhammad SAW, pemimpin agung. Dalam bidang sirah, murid-murid boleh rujuk buku teks Pendidikan Islam tahun 5 pada muka surat 150 hingga 155. Standard kandungan 5.3 merumus ikhtibar dan meneladani kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin secara beradab dan istiqamah. Objektif pembelajaran yang perlu kita capai dalam pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama, menjelaskan maksud pemimpin dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad dengan betul. Yang ketiga, menyenaraikan peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dengan betul. Perhati dan fikirkan murid-murid, antara kepribadian Nabi Muhammad SAW yang perlu kita contohi. Nabi Muhammad SAW terkenal dengan kepribadian mulianya. Antara sifat-sifat yang perlu kita contohi ialah amanah, menepati masa, menjaga hubungan dengan Allah, memelihara hubungan dengan manusia, menjaga tutur kata dan adab sopan, kuat beribadat, penyayang dan rendah diri, bertanggungjawab, menghormati orang tua, suka membantu, menghindari perkara sia-sia, mengasihi orang tua dan kanak-kanak, sabar, sentiasa bercakap benar, suka bersedekah, tenang dan pemaaf. Jadi kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah sentiasa mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama amalkan ya, murid-murid sekalian. Tahu tak murid-murid, apakah maksud pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua keluarga. Nabi Muhammad SAW seorang pemimpin keluarga yang dikagumi. Baginda seorang suami dan bapa yang penyayang dan adil. Baginda mendidik isteri-isteri dan anak-anak dengan sabar. Nabi Muhammad SAW juga seorang datuk yang suka bergurau dengan cucu. Dalam bergurau ada didiknya. Peranan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin masyarakat. Nabi Muhammad SAW telah mengambil beberapa langkah dalam memimpin masyarakat. Antaranya ialah yang pertama, menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Yang kedua, menyemai sikap, hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga, bergandeng bahu antara pemimpin dan rakyat. Yang keempat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan. Yang kelima, memupuk nilai murni dalam masyarakat. Yang keenam, menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Yang akhir sekali, menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Nabi Muhammad SAW sebagai ketua tentera. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah dan negara luar. Yang kedua, merancang strategi peperangan.
Yang ketiga, mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Yang keempat, menjaga adab ketika berperang seperti tidak merosakkan bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Yang kedua, adil dan saksama serta berpendirian tegas. Yang ketiga, menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai perancang ekonomi negara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengambil beberapa langkah dalam merancang ekonomi negara, antaranya ialah menghapuskan dasar ekonomi jahiliah, mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil, memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya, mengagihkan zakat kepada mereka yang layak dan membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang agung. Kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat menghalang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menghentikan dakwah baginda. Berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbanyak, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Yang keempat, apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Yang kelima, keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraidah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Yang keenam, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berlakunya angin yang kencang dan merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Yang ketujuh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraidah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka.
Rumusan dan kesimpulan daripada pembelajaran kita tadi dapatlah disimpulkan bahawa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang Nabi dan pemimpin agung yang mesti kita contohi dari sudut ibadah, akhlak dan kepimpinan. Ustazah harap murid-murid semua dapat memahami pembelajaran pada hari ini dan dapat manfaat daripadanya. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.